Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung matan baru, sambungan matan yang lalu. Dalam matan yang lalu Syekh berkata, wa naras salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Kami berpandangan keharusan solat, boleh ataupun harus salat di belakang tiap-tiap orang yang baik dan orang yang jahat dari kalangan ahli kiblah, dan harus salat ke atas siapa dari kalangan mereka yang mati, salat jenazah mereka. Hari ini kita sambung pada bab wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Dan wala nunzilu ahadan, dan kita tidak menetapkan seseorang, atau kita tidak meletakkan seseorang, atau kita tidak memastikan seseorang minhum dari kalangan mereka. Hum ni mereka siapa? Ahlil qiblah, di kalangan ahli qiblah. Dan kita tidak menetapkan seorang pun dari kalangan mereka, iaitu dari kalangan ahli qiblah. Sebab matan sebelumnya berkaitan dengan ahli qiblah. Bila syarah matan, wajib kita tengok matan sebelumnya. Kita tak ada syarah terpisah daripada konteks. Betul ramai orang yang mensyarahkan kalam Al-Imam Tahawi berkaitan dengan ta'ala Allah anil hudud wal ghayat, dia ambil kat situ je, dia tak ambil kat depan. Sebab tu ramai yang dakwa Imam Tahawi juga menafikan Allah di atas dan sebagainya. Ini satu kita kata satu dalam, boleh kita kata cara falasi dalam berhujah, potong ayat. Perlu kita tahu, perlu kita tengok matan secara keseluruhan sebelum disyarahkan satu-satu matan. Kat sini Syekh kata wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara, dan kami tidak dan kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak memastikan atau tidak menetapkan seorang pun dari kalangan mereka, itu dari kalangan ahli qiblah, jannatan wala nara, tempatnya di syurga atau di neraka. Ini kaedah umum. Tak ada seorang pun di kalangan ahli qiblah yang boleh kita katakan dia ahli syurga atau ahli neraka. Sudah pasti terkecuali dengan dalil. Terkecuali dengan dalil. Semua kaedah yang kita belajar macam mana sekalipun, jumpa dengan dalil, tak boleh lawan dengan dalil. Sebab apa? Kaedah tadi dibuat untuk memahamkan dalil. Bukan kaedah bertentangan dengan dalil, supaya tidak diberikan keumuman pada dalil tertentu. Jadi wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara, dan kami tidak menetapkan seorang pun dari kalangan mereka sebagai ahli syurga atau ahli neraka.
Ada persamaan tak dengan matan kita belajar dulu? Tengok matan masa kita belajar tentang takfir. Jilid kedua. Kita pernah belajar matan sebelum ni. Berkaitan dengan wala nukaffiru ahadan min ahli qiblah. Matan ke berapa tu? Lupa saya nak tandakan. Tadi jilid kedua. Buku saya ni dia 2 jilid sekali. Jap. 83. Okey, anda tengok yang okey. Dah jumpa matan-matannya. Okey. Matan yang sebelumnya berkaitan dengan ahli qiblah. Kata Syekh, wala nukaffiru ahadan min ahli qiblah bi dhanbin ma lam yastahilhu. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu. Dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli qiblah. Bikulli dhanbin, dengan tiap-tiap dosa. Bidhanbin dita'liq oleh ulama bikulli dhanbin. Iaitu kita tak ada hukumkan orang tu ahli neraka atau hukumkan dia kafir kerana satu dosa yang dia lakukan. Namun disyarahkan bahawa kita tidak hukumkan orang kafir dengan tiap-tiap dosa yang dilakukan. Ada dosa yang jatuh pada kufur. Dan di situ dikritik. Bukan pada akidah Imam Tahawi, tapi pada perletakan ayat. Ayat tu boleh orang kata, jadi golongan Murji'ah kata tak dikafirkan langsung. Tak ada dosa langsung yang boleh jadi kafir. Golongan Murji'ah kata siapa yang dah Islam, buat dosa apa sekalipun, sembah ni dah, takkan kafir, dia Islam dah. Ini Murji'ah. Sebab tu lebih tepat bikulli dzambin ma lam yastahillah atau bikulli dzambin. Kita tak kafirkan semua orang tiap-tiap dosa sebab Khawarij yang mengkafirkan. Yang saya nak fokus tajuk bincangan kita sama tak dengan tajuk hari ini? Kat sana kata kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli qiblah. Di sini Syekh kata, dan kita tidak menetapkan seorang pun dari ahli qiblah sebagai ahli syurga ataupun ahli neraka. Sama tak sama? Ada persamaan. Ada persamaan, tapi masalah tak sama. Tak sama. Satu, hukumkan seorang tu kafir. Yang kedua, hukumkan dia sebagai ahli neraka. Dua masalah berbeza. Hukumkan kafir adalah hukum dunia. Hukumkan neraka adalah hukum akhirat. Kita perlu tahu beza dalam bab. Itu yang membezakan antara Khawarij dan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menghukumkan pelaku dosa besar sebagai kafir, tapi dia juga tidak mengatakan dia Muslim kat dunia ni. Dia berada di manzilatin baina manzilataini. Berada satu kedudukan antara dua kedudukan. Tidak sebagai manzilah mukmin, tidak juga sebagai manzilah kafir. Dia ada di tengah-tengah. Tapi ke hari akhirat dihukumkan pelaku dosa besar neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Ini Mu'tazilah. Khawarij dihukumkan di dunia pelaku dosa besar sebagai kafir, akhirat kekal selama-lamanya dalam neraka. Nampak? Ya, khilaf. Jadi kita sekarang pada matan yang lalu, dalam buku ni tak tulis nombor. Setengah pada cetakan tak nombor. Senang sikit kita nak rujuk. Bila ada nombor. Kalau tak ada nombor ni susah. Cetakan lain saja kita susah nak rujuk. Dalam matan yang kita dah belajar pada awal-awal jilid yang kedua, Syekh cerita tentang kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli qiblah dengan setiap dosa yang dilakukan. Ada dosa yang ulama khilaf. Orang tinggalkan solat.
Ada dosa ulama khilaf kafir atau tidak kafir. Ada dosa yang ulama sepakat itu syirik. Sebagai kita hukumkan sebagai kafir. Okey, jadi hukum dunia takfir. Kafir ataupun tidak. Untuk kita letakkan dia, muamalah kita dia dengan bagaimana kita bermuamalah dengan dia. Di kafir, kubur kat orang kafir. Di Islam, kubur tempat orang Islam. Takfir berkaitan dengan keadaan hukum dia di dunia ini. Dan ahli sunnah meyakini bahawa semua orang yang kafir tempat dalam neraka. Cuma kenapa kita bezakan? Sebab belum tentu semua orang kafir yang kita nampak kafir atau orang yang dihukumkan sebagai kafir, dia tak sempat mengucap kalimah syahadah. Keadaan matinya kita tidak tahu. Menyebabkan hukum bab muayyan ni ulama bincangkan dengan lebih detail. Ana tak bagi keputusan lagi. Tapi adanya syubhah waktu kematian dia mati di atas keadaan apa, itu yang menyebabkan kita ulama bincangkan, pisahkan berkaitan dengan hukum takfir dengan hukum kekal dalam neraka. Sebab keadaan matinya kita tidak tahu. Ya. Boleh jadi masa dia diam waktu malam bertaubat kepada Allah. Kan malam tadi cakap sombong, tapi boleh jadi adanya syubhah di sini menyebabkan kita tak boleh hukumkan secara muayyan. Tetapi kafir neraka. Tapi fulan sebagai ahli neraka, tak, dia kafir. Tapi kafir kat mana? Kafir kat neraka lah. Habis dia hari akhirat dia dengan Allah. Kita tak tahu waktu mati dia macam mana. Jelas? Tapi kalau siapa yang namanya disebutkan dalam Quran sebagai kafir, sebagai ahli neraka, wajib kita beriman dia sebagai ahli neraka. Atau Nabi sebutkan. Nabi dah beritahu. Yang tu kita kena beriman dengan nas. Abu Lahab, Nabi sebut tentang Amr bin Luhai, Abu Talib, keadaan ada nas. Abi wa abuka finnar. Semua ni dalil-dalil yang mengecualikan kaedah. Okey, jadi fokuskan pertama sekali bezakan. Perlu kita bezakan hukum takfir dengan hukum al-hukm bil-takfir wal-hukm bin-nar. Al-hukm bil-takfir itu berkaitan dengan kita hukumkan seorang sebagai muslim atau kafir berdasarkan apa yang zahir pada dia. Dia lahir dia duduk keadaan agama Yahudi, tak pernah masuk Islam, kita kata kita kafir. Dia Nasrani, tak masuk Islam, sebagai kafir. Tapi tidak membuka ruang kepada sebahagian Murji'ah kata, dia orang Nasrani ni dia mukmin, dia kafir dunia tapi mukmin akhirat. Artinya apa? Dunia ni hukum sebagai kafir, tapi akhirat dia mukmin. Boleh jadi sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Sebab mereka takrifkan iman sebagai ma'rifatullah sahaja. Kenal Allah. Orang Jahmiyah kata cukup dia kenal Allah, berimanlah dia. Tapi kat dunia kata, habis kenapa Nabi tak jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai beriman? Oh, tu hukum dunia. Itu kata golongan Murji'ah. Okey. Okay, takfir kita dah bincangkan. Kita ulang. Kita tengok pada bab hukum tentang menghukumkan seorang sebagai ahli neraka ataupun ahli syurga. Tapi adakah kita katakan orang kafir ni tak boleh kita hukumkan sebagai kafir? Tak, kita hukumkan dia sebagai kafir kalau dia kafir, terutama kafir yang asal. Kita ada masalah istishabul asli. Kalau orang tu dia asalnya Islam, kita takkan keluarkan daripada Islam. Kecuali dengan perkara yang jelas dia terkeluar dari Islam. Kalau orang tu asalnya kafir, kita takkan hukumkan dia sebagai Islam. Kecuali dengan syahadah. Dia ucap kalimah syahadah, dia bersaksikan. Dia jelas. Ni dalam bab apa? Hukum takfir. Beriman ataupun tidak, hukumkan dia. Tapi ada kemungkinan saja orang-orang yang kafir dah masuk Islam, beriman dengan Allah tapi takut, tak sempat nak mengucap, dia mengucap seorang-seorang ke sebagainya, itu antara dia dengan Allah. Tapi hukum kita wajib berhukum dengan secara zahir. Okey.
Jadi hukum orang kafir neraka. Si fulan boleh hukumkan sebagai kafir, tapi waktu matinya yang kita tidak jelas. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar seruanku, sama ada dia Yahudi atau Nasrani, thumma yamutu wa la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Tidak ada seorang pun di kalangan umat ini, yaitu umat apa? Umat dakwah. Tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar seruanku, sama ada Yahudi atau Nasrani, artinya sama ada dia berpegang agama Yahudi asal atau Nasrani yang asal, tapi tak beriman dengan Nabi SAW. Kalau Yahudi yang dah menyeleweng tu lebih teruklah. Kemudian tak beriman denganku. Katalah keadaan, contohnya kita ada orang yang asal seperti Suraqah. Waraqah bin Naufal. Di kalangan mukmin ahli kitab. Katakan kalau orang yang sepertinya, bukan beliau jelas di kalangan ahli mukmin pada ketikanya. Orang sepertinya Nabi diutuskan, dia beriman dengan agama yang asal. Bila Nabi diutuskan, dia tidak beriman dengan Nabi SAW, apa hukum dia? Kafir. Hatta Musa, Nabi kata, hatta Musa, kalau Musa masih hidup, aku diutuskan Musa sendiri, bukan Yahudi yang tolak Nabi ni. Kalau Musa, pimpinan atau ketua Nabi, Yahudi sendiri pun masih hidup, kalau aku diutuskan, dia wajib beriman denganku. Hatta Isa dah habis dah, dia angkat ke langit. Turun balik tak boleh bawa dia syariat dia. Dia kena akur dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar seruanku, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawakan, kecuali dia ahli neraka. Ni hukum umum, hukum am. Jadi kita tetap hukumkan orang kafir tempat di neraka. Nak bezakan antara akidah ahli sunnah dengan golongan murji'ah. Okey, cuma sekarang ni cerita tentang bab kita perlu berhati-hati dalam perkataan kita. Kata Syekh, syarah, kita tidak boleh mengatakan kepada seorang tertentu secara khusus dari kalangan ahli kiblah bahawa dia ahli syurga atau ahli neraka, kecuali yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercakap benar bahawa orang itu dari kalangan ahli neraka, seperti 10 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tak boleh nak katakan kafir kepada seorang yang muayyan secara personal. Kita tak boleh hukumkan seseorang itu sebagai seorang yang tertentu dari ahli kiblah sebagai ahli syurga, kecuali orang-orang yang disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membezakan sahabat yang disebutkan namanya secara satu persatu muayyan dengan sahabat secara umum. Sahabat secara umum, siapa mereka? Radhiyallahu anhum. Allah kata, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada." Orang yang awal masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang masuk Islam selepasnya, yang ikut jejak mereka dengan langkah yang baik, ikut jejak langkah yang baik,
Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah siapkan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya dalam syurga. Ini hukum untuk siapa? Al-Muhajirin, As-Sabiqun Awwalun Al-Muhajirin, Al-Ansar dan sahabat secara umum. Namun keumuman ini tidak menafikan ada di kalangan orang yang diketahui ataupun orang yang secara umum ramai-ramai, mungkin ada sahaja yang berpura-pura di kalangan munafik yang tak diketahui. Betul tidak? Ada tak di kalangan yang ramai-ramai munafik? Ada. Tapi adakah sahabat munafik? Tak, yang munafik bukan sahabat. Habis? Macam mana agama ni boleh ada orang munafik? Tak. Allah dah jaga agama ini. Munafik, munafik dia tak suka solat. Dia tak suka ilmu. Dia tak suka beramal. Nabi tak ada happy dah dia. Dia tak ada nak susah payah nak ajar hadis, duduk bersusah payah. Tak ada. Agama ni tak ada di kalangan sahabat. Contohnya yang duduk bersusah payah mengajarkan agama, yang berjuang fi sabilillah, yang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik ni sembahyang pun tak nak. Solat pun tak nak. Okay. Jadi bila Nabi dah wafat, dah tinggal sungguh, dah wafat, dia bebas. Orang tak kenal dah, wahyu tak turun dah. Satu secara semula jadinya munafik tak akan bekerja lebih untuk Islam. Pertama. Yang kedua, Nabi SAW telah berikan senarai nama munafik yang Allah turunkan kepada baginda, kepada Huzaifah. Yang mana pesanan Nabi kepada dia supaya orang-orang yang tersenarai di situ tidak boleh dibiarkan untuk melakukan atau memegang sebarang jawatan atau melakukan apa sahaja perkara yang mempengaruhi umat Islam. Secara asalnya memang dia pun tak nak. Ada lagi senarai tersebut. Dan munafik pula dari kalangan umur berapa? Muda-muda ke tua-tua? Munafik ni hampir tak ditemukan yang berumur muda. Tak ditemukan munafik muda. Nama-nama yang tersenarai semua orang tua. Minta maaf orang tua. Orang tua zaman tu. Dia dah lama duduk kat dalam ni. Dia dalam jahiliah. Dan dia dah macam-macam dia ada kelebihan. Bila Nabi datang semua perlu, orang semua fokus pada Nabi. Jadi yang tua-tua ni lah yang banyak lahirkan munafik. Anak muda tak? Walaupun anak kepada Abdullah bin Ubay, Abdullah Muslim, mukmin, sahabi, jalil. Okey. Jadi Huzaifah muda, yang pegang rekod, yang pegang senarai. Yang munafik tua-tua. Dah tua-tua, malas. Kata Piramli nak mampus. Nak mampus. Senarai pula ada kat orang muda. Okay. Jadi jarak keadaan itu tidak keadaan itu Allah SWT menjadikan agama ini tidak disebarkan melalui lidah-lidah munafik. Jelas? Okay. Jadi secara umum kita ada sahabat secara umum, mereka adalah ahli syurga dengan ayat tadi. Tetapi syahadah muayyan, kita persaksikan fulan dan fulan secara satu persatu namanya, mesti nama itu nama yang Nabi sebutkan sebagai ahli syurga yang dijanjikan syurga. Tapi sahabat secara umum, ya sahabat ahli syurga. Contoh, ada tak sahabat yang Nabi tak sebut nama satu persatu? Adalah. Katalah kita ambil siapa nama? Muawiyah. Contoh. Tak disebutkan secara satu persatu. Beliau masuk ke umuman sahabat. Miqdad, keumuman sahabat. Abu Sufyan, keumuman sahabah. Kenapa kita kata Abu Muawiyah sebagai keumuman sahabat? Beliau memegang urusan penting dalam agama.
khalifah. Sebagai khalifah. Sejak daripada zaman Khulafa' Rashidin, sejak pada awal lagi beliau dilantik menjadi gubernur di Syam. Zaman tu Huzaifah ada. Tak boleh nak senaraikan pada keturunan Syiah Muawiyah ada sebagai ahli salah seorang daripada munafik. Tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Syiah dan banyak hujah lah bab tersebut. Tapi kalau kita nak kata seorang di syurga, kena orang-orang yang namanya Nabi sebut. Antaranya 10 orang al-mubasyirin bil jannah. Mari kita test ahli ulama Baitus Salam. 10 orang tersebut. Mari kita kumpulkan nama. Siapakah 10 orang sahabat yang disebutkan sebagai al-ashrah al-mubasyirin bil jannah? Okey, 1. 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okey, 4. Selesai. Alhamdulillah, 4. Dah nak lulus dah? Nak lulus dah. 50 lulus. Okey, yang kelima. Talha. Talha siapa? Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, okey. Kelima. Abdul Rahman bin Auf. Az-Zubair bin Awam. Abu Ubaidah al-Jarrah. Amin ummah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Zaid. Alhamdulillah, cukup. Anda layak digelar sebagai penuntut ilmu. Okey. Saya lupa dulu kita pernah bagi formula. Saya bagi formula pun saya lupa. Formula tu pun saya dapat dari Syekh. Buka buku. Kan, ingat balik. Sekarang dah lupa dah. Tapi nama-nama kita ingatlah nama-nama yang utama. Begitu juga isteri-isteri Nabi SAW. Ada kaedah, ada dalam matan saya tak ingat dalam kitab Fawaid, tak ingat kitab mana. Tapi saya pernah baca dulu, ada buku dituliskan, dia mudahkan. Tapi walilham, kalau kita selalu ni kita tak faham, tak kenal kaedah, tapi kenal orangnya lah. Paling kurang nama-nama tu janganlah tak kenal. Sahabat yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi. Al-Ashrah Mubasyirin bil Jannah. Seperti 10 orang tersebut. 10 ni dia sebut, kenapa sebut 10? Sebab Nabi sebut sekali dalam satu hadis. Nabi sebut sekali. Kemudian ada sahabat-sahabat yang disebutkan secara berasingan, satu-satu. Bilal bin Rabah, Aisyah, Khadijah, Ali, secara spesifik. Setiap sahabat ni, yang 10 ni, ada secara satu persatu Nabi sebut. Begitu juga Hanzalah. Begitu juga Uqashah dan sebagainya. Ini nama-nama semua ni kita yakin 100%, kita wajib beriman kerana nas. Kerana nas. Okey. Sekiranya kita katakan orang yang melakukan dosa besar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, pasti akan masuk neraka, kemudian dia akan keluar daripadanya dengan syafaat mereka yang boleh memberikan syafaat. Okay. Wa in kunna naqul, walaupun kita mengatakan innahu la budda ay yadkhulan nara min ahli al-kaba'ir, sesungguhnya orang-orang yang bawa dosa besar ahli kabair, mereka pasti akan masuk syurga sebelum dikeluarkan daripada, mereka pasti akan masuk neraka sebelum dikeluarkan daripadanya dengan adanya syafaat. Adanya syafaat daripada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, atau Allah sendiri. Atau Allah sendiri. Kalau bawa dosa besar ni, syafaatlah yang boleh selamatkan orang tersebut. Dapat awal, dapat kemudian, dapat lambat, dapat syafaat sebelum masuk neraka. Ada juga orang ahli kabair yang dapat syafaat sebelum masuk neraka. Ada kebaikan-kebaikan besar yang dia buat dan sebagainya. Ini kita bincanglah bab syafaat. Okey.
Walaupun kita katakan ahli neraka itu ahli kabair, orang yang buat dosa-dosa besar itu mereka akan diazab dahulu sebelum masuk ke syurga, tetapi kata Syekh, walakinna naqifu fi syakhsil muayyan, akan tetapi kita KIV kan hukum kita pada seseorang itu secara personal, secara sendiri, secara personal. Akan tetapi kami tidak mengatakan kepada seseorang tertentu. Okey, kita tidak boleh menentukan dia ahli syurga atau ahli neraka kecuali dengan bukti atau kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Bukti itu boleh tukar dengan dalil. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu kalau sebut dalil dengan bukti dia dua level yang berbeza. Betul? Bukti itu umum, tapi sebut dalil dia bukti daripada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari secara terjemahannya betul lah, secara betul. Sebab kerana urusan ini urusan berkaitan dengan menghukumkan seorang itu ahli syurga atau neraka, dia mesti dengan dalil. Dan dalil itu adalah bukti. Semua dalil adalah bukti. Tidak semua bukti itu dah dalil, betul? Okey. Kerana hakikat sesuatu adalah tersembunyi. Kita tidak mengetahui di atas apakah dia mati. Syekh kata, hakikat dia kita tak tahu. Ada orang kita nampak baik, tak tahu apa yang berlaku waktu tidurnya. Ada orang kita tak tahu. Bab orang baik ke jahat, kita nampak secara umum, kita hukumkan dengan keumumannya secara zahir, tetapi untuk memastikan secara pasti kita yakin dia ni syurga atau neraka, kita tidak tahu. Namun adanya raja, orang yang baik, bukti-bukti kebaikannya zahir. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Sebab tu ada qaul di kalangan ulama, ada yang mengatakan bahawa orang-orang yang dipuji kebaikannya oleh ramai orang, itu tandanya dia adalah orang yang baik, dan itu satu syahadah bagi dia sebagai ahli syurga. Ini akan dibincangkan sebentar lagi. Salaf ada 3 pendapat dalam persaksian masuk syurga. Ada 3 qaul dari kalangan salafus salih tentang boleh atau tidak kita menghukumkan seseorang itu sebagai ahli syurga. Kalau sebut salaf yang khilaf, artinya kita perlu berlapang dada. Yang kita tak boleh berlapang dada, tak boleh bertolak ansur bila khilaf salaf dah ijma'. Sahabat Nabi semua dah ijma', ulama tu dah ijma', tiba-tiba orang datang kemudian dia kata, ahli hadis ni hasyawiyah. Mereka ni golongan picisan, golongan yang tak tahu apa-apa. Kami belajar daripada Aristotle lagi pandai. Yang ni dia tuan-tuan kalau tengok kepada akidah Ahlul Kalam yang asal Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka adalah golongan kurang ajar. Mereka memang lawan Ahlul Hadis dan menisbahkan diri mereka dengan ilmu kalam dan berbangga dengannya dan memperolokkan al-hadis. Setelah mereka ranap habis akidah mereka dan mereka terpencil, ketika itulah mereka mula mempelajari apa yang ada pada al-hadis. Itu yang berlaku kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau duduk dengan Al-Jubai tapi belajar dengan anak murid Ibn Kullab. Dapat tapi jalan nak harapkan golongan Mu'tazilah yang asal nak pergi kepada Ahlul Hadis tu agak jauh dari segi kedudukan. Jadi dia akan temukan ahli sunnah pada dekat dengan Ibn Kullab yang menggabungkan, yang boleh menerima, boleh gabungkan antara dua. Akhirnya wujudlah akidah yang kemudian Ahlul Kalam yang agak yang lembut, yang cuba menggabungkan antara dua pemikiran Ahlul Kalam dan Ahlul Hadis. Itulah wujudnya akidah Asy'ariyah. Tuan kena faham dengan jelas beza antara Asy'ariyah dengan
ahli kalam sebelumnya. Asy'ariyah Maturidiyah, ahli kalam sebelumnya, mereka ni mulut mereka lancang. Dan mereka memang memusuhi ahli hadis, menganggap ahli hadis sebagai golongan yang bodoh, jahil, ahli zahir. Mereka lah pandai, mereka lah yang tafsirkan, mereka adalah orang yang pergi belajar, macam orang yang orientalis, atau orientalis apa, sekularis, belajar daripada tempat yang lain, kemudian dia rasa yang sana lebih baik daripada yang ni. Ayat Quran, dia tak nampak pun kebaikan yang ada pada ayat Quran, hadis ni mengatasi apa yang ada ke akal. Sebab tu hukum akal tu qat'i dan sebagainya. Ini ahli kalam. Dan dua akidah yang jelas. Ahli sunnah dah wujud dah masa tu. Jadi ahli sunnah yang keadaan begitu, ada orang yang ahli bid'ah yang jelas, ahli kalam, dengan ahli sunnah yang jelas, dah ada ke belum nama ahli sunnah wal jamaah? Jelas dah siapa ahli sunnah wal jamaah. Tak ada siapa syak. Tak pernah ada di zaman dulu, zaman-zaman salaf, orang kata ahli kalam sebagai ahli sunnah. Tak ada. Hanya pada zaman selepas mereka jatuh, dah habis, dah ni dah mula lembut sikit, dah mula begini-begini zaman, kemudian tahun kurun yang keempat, iaitu 300-an, barulah timbulnya tokoh-tokoh yang agak moderate. Saya tak cerita tentang kemoderatan, kesederhanaan yang dibawa oleh tokoh-tokoh ini. Tapi kita kenal yang mana satu akidah ahli sunnah, yang mana akidah ahli bid'ah. Yang terjadi sekarang, ramai orang bila timbul tokoh moderate, ambil kaul yang moderate, kemudian dia mencela orang-orang yang tegas di atas sunnah yang asal. Mana mungkin begitu? Tuan-tuan kena beza. Dalam bab tahu, bab akidah, tahu yang mana betul yang salah. Kita boleh tahu betul salah, kemudian kita bertolak ansur dengan yang moderate. Tahu dah yang mana betul salah. Bab bertolak ansur, bermuamalah, kita boleh berlembut sikit. Tahu mereka ni begini nak berebut, kita boleh moderate. Tapi kalau jadikan ini sebagai asas, kemudian tolak yang asal, ini satu kesilapan. Betul, dalam akidah memang kita tegas dalam atas prinsip. Nak tahu akidah ahli sunnah yang sebenar, tengok pada asalnya. Nak tengok cara orang tu berdakwah macam dia berlembut ke, dia nak moderate, itu tak apalah cerita. Memang orang lebih suka dengan yang lembut. Hati manusia ni suka dengan yang lembut, yang boleh masuk semua sana sini. Hati manusia. Tapi atas dasar bab akidah ni, dia beza bab dakwah dengan bab akidah. Bab akidah ni kita perlukan ketegasan, kena tahu yang mana betul, yang mana salah. Sebab ahli sunnah yang sebenar dah wujud sebelum datangnya tokoh-tokoh ini. Maka tidak boleh, sebab tu ulama bantah, tak boleh dinisbahkan bahawa itulah pengasas ahli sunnah wal jamaah, tak boleh. Ahli sunnah bukan lahir kemudian, pengasas ahli sunnah adalah Rasulullah SAW. Tiap-tiap zaman ada tokoh ahli sunnah wal jamaah. Tokoh-tokoh tu ada. Ada tokoh ahli sunnah yang bercampur ataupun menggabungkan antara akidah ahli sunnah dengan akidah ahli kalam. Ada? Ya ada. Tapi kena beritahu, dia gabungkan antara akidah ahli sunnah, iaitu ahli hadis, dengan ahli kalam. Tak boleh lepas digabungkan yang asal salah, yang digabungkan pula betul. Sebab yang asal lah sempurna. Hak. Kebenaran dah jelas. Yang asalnya daripada Rasulullah. Ramai orang bila datang kemudian, sebab tu yang cuba macam-macam lah, macam-macam. Sebab tu ada, dah gabung pula, ada mutaqaddimin dan mutaakhirin lagi. Lain. Pecah, ada salaf khalaf lagi di kalangan yang dah bergabung. Kalau akidah ni mana boleh berubah ikut akidah mana boleh berubah zaman dulu, kecuali akidah yang tak sempurna. Akidah ni sempurna sejak zaman Nabi SAW. Beza. Okey. Balik pada tajuk kita. Saya nak tegaskan ketegasan dalam bab akidah. Kena tahu maksud ahli sunnah wal jamaah. Janganlah belajar akidah betul kita boleh berlembut dalam segi bab muamalah, tapi jangan belajar lama-lama asyik-asyik sampai sekarang. Yang kat sini, yang kat rumah mana tak buat keputusan. Sampai mati tak buat keputusan nak pegang akidah mana satu. Ramai yang macam tu.
Dah tahu hujah tertegak, peganglah pada yang hak. Pegang yang betul. Okey. Kata Syekh, balik pada bab hukum salafus salih. Ya, kalau salafus salih khilaf, kalau yang cerita tadi salafus salih yang dah ijma' salafus salih. Tidak menerima ilmu kalam, buat apa nak bawa masuk? Ada salafus salih yang pergi terima ilmu kalam? Tak ada, ijma' tolak ilmu kalam. Salaf menolak ilmu mantik yang mentakrifkan sesuatu itu ditakrifkan terhadap ayat-ayat sifat. Ilmu mantik ni apa? Kita belajar takrif, betul? Okey, sebelum tu anak nak tahu sikit. Yang belajar sekolah Arab, yang belajar Arab. Jangan tangkap ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz wajib lah. Ustaz-ustaz kita ni, ustaz-ustaz kita wajib. Yang tak ustaz, tapi sekolah Arab yang siap-siap. Yang belajar mantik, siapa pernah belajar mantik? Ada, yang angkat sikit-sikit tu nak tahulah. Pernah belajar sikit-sikit, okey. Kalau angkat banyak, belajar banyak. Alhamdulillah. Ilmu mantik, dia ada dua. Ilmu mantik ni ilmu nak kenal sesuatu dengan betul-betul. Bila kenal sesuatu dengan betul, akhirnya dia boleh buat keputusan yang betul. Betul? Kenal sesuatu, kenal hakikat sesuatu dengan benar. Nak kenal hakikat sesuatu dengan benar, maka wujudlah ilmu. Lepas tu dah mantik ada dua, bab tasawur dan bab tasdiq. Tasawur ni biar kenal sesuatu betul-betul. Bab tasdiq biar kiaskan atau buat hukum yang tepat. Menghukum sesuatu dengan tepat, dengan tasawur yang betul, tasdiq yang betul, di situ dah wujudnya hujah nanti. Akan dibincangkan dalam bab jadal, kemudian bab ilmu perdebatan, biar jelas. Kalau takrif tak betul, tak guna. Sebab tu kena debat Wahabi baru ni, takrif pun tak ada. Nak dengar awal-awal, anak tak apa tarik awal, takrif tak ada kat depan, dia dah terus. Tak guna. Takrif pun tak ada. Nak serang siapa? Siapa sebenarnya yang nak dikatakan sebagai Wahabiyah? Apakah ciri-cirinya? Kat mana ciri-ciri dan siapakah dia nak dinisbahkan? Beza tuan-tuan. Kalau kita sebut Asy'ariyah, memang orang bawa bendera Asy'ariyah, buku Asy'ariyah, Khawarij, ada tokoh-tokoh mereka yang memang zahirkan pandangannya. Syiah ada tokoh, ada ni semua sekali. Ni orang cerita sunnah, dia Wahabi. Lepas tu kata tak mengaku dah tu. Siapa nak mengaku? Dia dah labelkan Wahabi ni jahat, bunuh orang ni semua macam-macam. Kita bukan tak mengaku Syekh Muhammad Abdul Wahab sebagai tokoh yang kita geruni, yang kita sanjung. Dalam keadaan kita akur ada kesilapan-kesilapan tertentu dalam ijtihadnya. Tapi tokoh yang bawa pembaharuan, kita akur. Tetapi jangan menamakan satu label yang baru kepada sesuatu perkara yang bukan baru. Tuan-tuan datang, okey, duduk dalam setempat Baitul Salam. Tiba-tiba dia panggil ni, ni Baitul apa ni? Ni Baitul Karam ni seorang ni, Baitul Karam. Jangan labelkan orang. Tak adalah Baitul Karam kan? Sebab Baitul. Contoh. Baitul Wahabi. Kalau katakan Wahabiyah tu berbeza, mana sesat, di mana bezanya Wahabiyah dengan sunnah? Dia kena buktikan dulu. Dan sebelum tu mana dulu buku Wahabiyah? Macam mana boleh hukumkan Wahabi ni sesat sedangkan tak ada satu nas pun daripada buku Muhammad Abdul Wahab? Wahabiyah mesti orang yang ikut Muhammad Abdul Wahab. Satu buku Muhammad Abdul Wahab tak baca. Kalau baca lupa tu satu lagi. Kan? Ini masalah-masalah yang bagi anak sampai sekarang tak tengok panjang. Tak tengok habis. Anak tengok yang antum potong-potong tu sikit. Rajin sikit tengok bahagian integrasi, tapi bahagian nak dengar-dengar tak dengar dah. Sebab benda tu benda yang kita pernah lalui. Tuan-tuan, kita yang belajar ni pernah lalui benda tu.
Benda-benda yang sama, dia berulang. Mana mungkin seseorang itu boleh menolak suatu perkara yang dah jelas, dah dibincangkan sejak zaman dahulu. Anda tak nak komen sebenarnya, tapi terkomen. Bila takrif tak jelas. Jadi ilmu mantik ni, sepatutnya orang yang belajar ilmu mantik ni, geng-geng ni, no, dia lah yang kena tahu betul-betul kepentingan takrif. Itu yang kena takrif, sebab ni berkaitan dengan makhluk. Wahabi ni manusia. Ada pemikirannya, jelas dah, betul-betul takrif betul-betul. Ni bab sifat Allah dia takrif, bukan main lagi. Orang kata sifat Allah terima secara zahir, Quran terima seadanya macam Allah sebut, dia pergi takrif lebih-lebih, siapa suruh? Nak takrif lebih-lebih untuk makhluk, betul. Tuan-tuan, ilmu analogi yang paling mudah lah, yang paling mudah untuk kita faham ilmu pembahagian takrif dalam ilmu mantik. Bab yang istilah anda tak nak pakai. Untuk tuan-tuan lebih mudah nak faham. Semua yang wujud berasal daripada substance. Dia berasal daripada 10 categories lah yang Aristotle. Tapi anda nak fokuskan kepada nak fahamkan satu, macam mana cara mantik itu mentakrifkan sesuatu, atau ahli kalam memahami sesuatu. Tiap-tiap sesuatu ada unit asasnya, ada substance-nya, substance ataupun jauhar. Unit asas ini namanya jauhar. Bila dia bergabung jauhar dengan jauhar, dia membentuk objek, membentuk sesuatu yang dinamakan sebagai jisim. Jauhar bertemu dengan jauhar namanya jisim. Ni ilmu kalam. Ilmu kalam untuk mudah faham. Dah ada jisim. Jisim ni artinya rangkuman daripada jauhar-jauhar. Ada substance, kalau kita air kata H2O, gabungan antara hidrogen dengan oksigen, kan? Akhirnya jadi air, gabungan-gabungan tadi. Bila bergabung dia jadi objek. Substance benda tak ada apa-apa. Dia benda tapi tak dinamakan apa-apa. Bergabung namanya jisim. Tapi ilmu hidrogen mana ada zaman Aristotle. Kita tengok benda tu paling kecil namanya jauhar. Bila bergabung jadinya jisim. Jisim pula ada berapa jenis? Jisim yang tak gerak langsung, yang diam je, yang tak membesar ni, macam jamadat. Benda-benda ni. Kayu, tunggul kayu bukan kayu. Kalau pokok tu tumbuh lah. Ini yang diam. Batu, apa-apalah. Benda-benda mati ni, itu namanya jamadat. Jisim ada dua, satu jamadat. Yang kedua, dia panggil, dia ada jisim yang kekal, jisim yang nemu, yang berkembang. Nami, jismun nami, jisim yang berkembang. Yang kembang apa? Yang tak diam. Pokok lama-lama jadi makin besar, orang makin lama makin besar, binatang makin lama makin besar. Okey, ada dua. Satu yang kekal, statik, yang satu tidak statik, yang tumbuh, yang nami. Okey, ni logik dia. Yang tumbuh ni pula ada berapa jenis? Ada dua jenis. Satu yang tumbuh dan bergerak dengan kehendak dia, satu lagi bukan dengan kehendak, dengan kehendak. Yang bergerak dengan kehendak ni haiwan namanya. Nak pergi mana, nak ke sini? Pokok dia tak pergi. Dia tumbuh setempat, dia tak ada. Pokok ni rasa tak cantik duduk sini, lompat ke belah sana. Pokok dia tak gerak. Okey. Haiwan ni pula yang bergerak macam ni ada banyak jenis. Itulah bezanya. Ada haiwan yang boleh, haiwanun natik, yang boleh bercakap, yang boleh berfikir, boleh berkhutbah, ini natik. Haiwan yang bergerak lain tu macam ular, dia tak ada ceramah, dia tak ada otak, dia tak ada akal, dia tak ada, semua natik. Itu sifat natik. Okey. Jadilah manusia haiwan natik. Istilah haiwan natik, haiwan yang bercakap, yang berkata-kata, yang berfikir, yang berakal. Haiwan natik. Okey. Di sini takrifan yang dibuat. Kemudian dalam diri manusia ni ada juzuk-juzuknya. Akan dibincangkan yang membezakan juzuk. Manusia ada berapa anggota, ada berapa semua sekali. Sampailah juzuk. Berjuzuk.
dan mesti bertempat sebagainya. Ini adalah pembahagian. Apa masalah pada Ahlul Kalam? Ketika dia membincangkan tentang yadullah, dia tak mulakan dengan laisa kamitslihi syai'. Kan sifat Allah, zat Allah tak sama dengan sesuatu pun. Jadi mana boleh kita takrifkan zat Allah dengan sesuatu perkara? Laisa kamitslihi syai', tak ada satu yang sama dengannya. Salafus salih baca, ambil makna, sekadar faham makna, lalu percaya dan beriman dengannya. Sebab kita faham makna, tapi kita tak faham hakikat. Bahasa tu bahasa Arab, mana boleh buang bahasa? Bahasa tu dipahami. Faham bahasa, tapi tak boleh takrifkan dengan takrifan tadi tu. Bila kita kata yadullah, jangan takrifkan sebagai jauhar, jisim, anggota, bertempat, berini, berjuzuk. Ini takrifan orang jahil terhadap sifat Allah. Allah laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Sejak pada awal. Kenapa tuan-tuan ilmu mantik dibawa masuk dalam bab akidah sampai bincang sifat Allah, ditakrifkan dengan takrif makhluk, kemudian dibincangkan. Oh, mustahil Allah bersifat begini. Dia takrifkan dengan takrifan tersebut. Sebab tu takrifan mantik tidak boleh digunakan untuk menjadikan sebagai tafsir terhadap ayat Quran, ayat-ayat sifat ataupun hadis-hadis sifat. Contoh faham maksud saya? Kita kena tahu kat mana punca sebenar. Sebab tu ulama salafus salih dengar saya ilmu mantik, cara bincang macam tu, bawa masuk akidah, mereka bid'ahkan. Sebat siapa cakap macam tu. Settle, faham jelas. Ni tu tak habis-habis. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tu beristiwa, kalau beristiwa Allah tu bertempat. Siapa suruh hang begini? Ditafsirkan macam tu. Jangan tafsirkan begitu sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Semua yang kalau kata Allah di atas itu ni Allah berarah, kalau orang berarah artinya bertempat begini. Hai. Kalau kata Allah tu ada tangan, nanti jari Allah ada jari, ada 5 jari. Lepas tu sampai bincang. Dan kita sebagai itu ada, kalau ada isi ke tidak, bertulang atau tidak, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, apa? Sebab tu buku panjang-panjang tak ada guna baca. Buku tu dia banyak-banyak, betul, banyak perbincangan yang tak ada manfaat. Sebab tu ilmu ni bukan tak bermanfaat. Kalau yang tadi tak ada tentang manusia, kita pun dapat, nampak tak ilmu mantik? Ada. Saya bukan menolak ilmu mantik. Kita bukan tolak ilmu mantik mentah-mentah dan kita, samakan mantik begini, falsafah begini. Tidak. Kita belajar, kita tahu. Yang kita bantah, ilmu tu dibawa untuk menafsirkan ayat sifat. Sedangkan sifat Allah laisa kamitslihi syai'. Jangan tafsirkan sifat Allah dengan sifat tersebut, kemudian sibuk baca laisa kamitslihi syai'. Dia yang, sebab tu timbulnya golongan mujassimah dari golongan ni. Itu bergaduh sesama ahli kalam. Satu mujassimah, satu mu'attilah. Bergaduh dua. Mu'attilah tak diterima. Orang terima sifat kecuali dituduh mujassimah. Mujassimah tak diterima. Orang tanzihkan Allah, orang ni kecuali dipanggil mu'attilah. Tapi oleh kerana sejarah mujassimah dah jatuh, dah kalah, dah habis pemikiran mereka, tinggal hanya mu'attilah ni. Dia tak ada kawan gaduh dah, dia pergi gaduh ahli sunnah. Sebenarnya dia sama-sama ahli kalam. Sama-sama ahli kalam. Sebab dia tak jumpa musuh dah. Dia paksa, geng-geng kata Salafi ni, dia ni lah mujassimahnya ni. Dia paksa orang kata berjisim. Orang tak masuk campur pun bergaduhan korang. Nak bergaduh berjisim begini, berjisim tidak, kalau berjisim kita tak masuk campur pun, kita kekal dengan nas yang asal. Salafus salih dan salafis tak masuk campur pun. Khilaf yang ada, tuan-tuan, tuan-tuan belajar dalam ilmu akidah, Jahmiyah, Mu'tazilah semua, khilaf mereka bab sifat, salaf tak masuk campur pun, salaf buang semua. Sebab ini perbincangan ahli kalam. Korang dah isbatkan tangan Allah dengan gaya begitu, okey, yang kemudian mereka khilaf. Okey, kita kena terima ayat Quran, Quran dah kata, lah sekali Allah jisim lah. Tak betul. Berjuzuk lah. Nanti ada tempat. Tempat pun tempat lah. Salaf mana cerita tempat jisim masuk, mana cerita? Habis?
Kata Allah ada mata, Allah sebut. Allah ada tangan, Allah sebut. Mana ada bincang lebih? Ada yang sampai, saya tengok seorang ceramah ni, mereka ni mengatakan Allah SWT itu seperti manusia. Sampai pekat dia sebut, dia sampai dia kata, Allah tu ada mata, ada kaki, ada telinga, ada susu. Dia kata, astagfirullah, apa pula sampai tak macam tu ustaz-ustaz yang ajar ni. Tak pandai nak, tak boleh nak berhujah dengan orang dengan cara yang betul, buat cerita. Jangan buat cerita. Dan anda cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bukan cerita tentang Mamat kampung mana, kan? Nak cerita pada orang ni, walaupun cerita tu cerita kata tak betul, tapi jangan menisbahkan benda yang buruk. Katalah nama ni Al-Fadil Ustaz, nama siapa? Nama Ustaz Ustaz Johnny. Johnny kena juga orang. Tak apalah nama dia Ustaz Johnny tu. Gitu. Ustaz Johnny, dia ada anggota, dalam badan dia ada macam ni macam tu. Ataupun kita kata, dia ni sebenarnya mata dia ada mata ketiga. Sebenarnya dia begini. Cerita apa sahaja yang tak kena dengan orang tu, tak kena. Orang tu akan marah. Dia orang Johor, kata dia ni orang Sarawak. Marah juga dia. Dia bukan marah sebab Sarawaknya. Tapi dia orang Johor contoh. Cerita yang tak betul je, tuan dia mesti marah, tak suka. Kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala jangan lebih. Sebab akidah ni kena belajar betul-betul daripada Al-Quran. Allah yang beritahu. Kalau Allah beritahu, buat apa tu? Mustahil Allah begini begitu. Allah dah beritahu. Kena membel. Anak cerita bab ni anak cukup. Tak tahu kenapa orang masih tak faham bab ni. Kita rasa macam ni, tapi sebenarnya hidayah milik Allah Subhanahu. Ilmu tu mudah, tak susah pun. Tapi kerana keadaan mungkin tak ada siapa yang menerangkan sangat. Sebab tu kalau bab Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cakap Allah buat apa? Buat apa nak hadkan pergerakan Allah? Allah tak nak hadkan perbuatan Allah. Allah kata fa'alul lima yurid. Allah buat apa sahaja dia kehendak. Tapi kita tak boleh cerita lebih-lebih. Apa Allah beritahu cukup sekadar tu. Allah boleh buat apa yang dia nak. Tak hadkan Allah. Allah beritahu Allah istiwa atas arasy, mustahil Allah istiwa. Dia pula yang hadkan Allah. Tak boleh Allah beristiwa. Allah tak boleh macam tu. Sampai cerita kat wali dia, semua boleh buat. Sepatutnya wali dia kena had. Dia lah makhluk. Mana boleh dia melompat sini keluar kat sana? Mana boleh terbang suka hati? Mana boleh tahu perkara gaib? Wali-wali dia orang ni yang kena hadkan. Jangan terpercaya sangat dia cerita pergi Mekah ke apa. Jangan percaya. Makhluk ni yang ada limit dia. Bila Allah ciptakan makhluk, Allah kadarkan dia. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah ciptakan makhluk, Allah sempurnakan kejadian makhluk tu dengan kehendak Allah. Walladhi qaddara, dan Allah lah yang mengkadarkan. Makhluk takkan lebih pada kadar yang apa Allah berikan pada dia. Kuat sekuat badang sekalipun takkan angkat, takkan boleh jolok langit. Takkan boleh angkat bukit. Tak percayalah. Jangan percaya. Makhluk ni Allah walladzi qaddara fahada. Allah kadarkan dia. Semua makhluk ada kadarnya. Cerita tentang kemampuan. Tak boleh minta dengan makhluk apa yang dia tak mampu. Dah cerita lain pula dah. Kemampuan yang Allah letakkan pada makhluk. Ilmu kita terhad ke tak terhad? Ilmu kita, limit ke tak limit? Limit. Bila kita tanya benda lebih daripada limit, orang tanya tentang ruh. Jumpa Nabi SAW. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka datang tanya kepada kamu tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh daripada urusan Tuhanku. Tengok jawapan Allah SWT. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tak diberikan ilmu kecuali sedikit. Artinya apa ruh? Siapa tahu tentang ruh? Takkan tahu. Allah kata ini milik Allah.
Allah sahaja yang tahu dan kalian tak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang memandai-mandai cerita wali dia pergi sana sini di alam roh ni siapa yang ajar? Siapa yang ajar? Siapa yang tahu alam roh? Kisah kewalian yang dibawa semua cerita tentang alam roh. Perkara begini perlu dicegah. Perlu difaham, agama Islam ni agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan logik, sesuai dengan tidak ada pertentangan. Dalil yang sahih takkan bertentangan dengan akal yang soreh. Sebab itu ilmu kalam mewajibkan orang dengan melazimkan adanya pertentangan antara nas dengan akal. Mana mungkin? Ini yang kita ulang balik-balik. Kenapa tak perlu kepada takwil? Sebab tak ada pertentangan pun, nak takwil apa lagi? Kalau ada pertentangan, barulah perlu takwil. Kalau tak ada pertentangan, nak takwil apa? Ada pertentangan. Sebab apa? Sebab belajar ilmu kalam. Buang ilmu kalam. Buang ilmu kalam, settle lah, tak pertentangan pun. Kenapa susah sangat? Buang ilmu kalam daripada perbincangan sifat. Itulah yang salaf tahu. Tiba-tiba dia belajar, dia tahu lebih benda-benda macam tu, dia rasa dia lebih alim daripada salaf. Tuan-tuan, kalau keadaan ditafsirkan ayat Quran dengan gaya ayat-ayat begitu, dengan salaf yang tolak habis-habis, yang mana lebih alim? Salaf lebih alim. Kita tak bincang tentang roh, orang cerita tentang roh fulan, khilaf pula siapa yang ketua wali, siapa yang di alam roh, siapa yang mengotai siapa-siapa, khilaf macam banyak, detail. Macam ni ada keluar kat TikTok ramai ni. Jibril menyelam kat dalam, baru dengar 2-3 hari ni. Jibril dah apa orang tanya? Jibril buat apa lah, wahyu dah habis. Oh, Jibril menyelam dalam kolam. Bangun balik air titisan dia terciptanya ruhaniyun, malaikat-malaikat. Wah, malaikat tercipta daripada kepak Jibril rupanya. Daripada titisan Jibril. Ini cerita daripada mana? Kalau cerita Jibril zaman ada wahyu tu, okey lagi lah. Jibril, Nabi ada lagi, kena cari dalil. Ni lepas Nabi meninggal, tak turun wahyu, dia pula cerita lebih-lebih. Lepas Nabi meninggal, dah habis. Nabi dah meninggal lah ni. Apa kerja Jibril? Kita dengar soalan pun tak betul lah. Siapa yang tahu tentang malaikat? Tentang roh kita yang paling dekat pun, diri kita pun, tentang roh kita tak tahu, paling dekat. Macam mana nak tahu ar-ruh yang paling utama malaikat Jibril, ar-ruh. Bab-bab begini perlu jelas. Sebab tu bila akidah tidak disyaratkan diambil daripada dalil, itu yang jadi masalah. Dulu tak ramai yang macam ni keluar, sekarang ramai sangat. Saya tiap malam dah terbuka sekali kat TikTok tu. TikTok. Dah terbuka sekali buat live, orang cerita-cerita. Lepas tu datang lagi. Bikin sakit hati. Dah sampai sekarang dah berapa minggu tak buka TikTok, geram. Malas nak dengar, malas nak layan. Sebab kita geram sendiri. Dia cerita, makin dia senyum, makin kita geram. Dia menipu, dia senyum, relax je. Jahil. Allah musta'an. Dulu saya tertengok yang dia orang pergi tengok tangga hantu tu. Asal-asal keluar macam betul tengok pula yang ustaz-ustaz ceramah macam ni, datang pula satu apa nama sistem, yang penting tengok yang mana? Nama dia apa? Iklan. Apa? AI. Tapi datang macam tu, tak habis-habis. Yang tangkap hantu dengan cakap mengarut. Tak keluar benda lain. Awal-awal dulu keluar ceramah je. Awal-awal dulu. Lepas tengok sekali dia keluar benda-benda macam ni. Makin hari. Jadi bila ceramah ingat dia orang cakap, geram rasa. Kan? Tapi sepatutnya perkara begini dicegah lebih baik. Untuk kebaikan umat. Okay, kita tutup dan 3 kaul. Kita ambil 3 kaul je, kemudian habis. Okay. Salaf ada 3 pendapat. 1,
Pertama, seseorang itu tidak boleh menyatakan masuk syurga kecuali para nabi. Yang penting Imam Muhammad An-Hafiyah dan Al-Auza'i katakan tak ada siapa yang confirm secara personal masuk syurga kecuali Al-Anbiya, kecuali nabi-nabi, rasul-rasul. Ini pendapat Al-Auza'i dan Al-Hanafiyah. Pendapat yang kedua, setiap mukmin yang dinyatakan oleh nas boleh disaksikan masuk syurga. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan ahli hadis. Ini yang dipegang, yang kita sebut. Kalau ada nas, macam 10 orang masuk syurga, Aisyah, yang Khadijah dan sebagainya yang kita sebut tadi. Yang ketiga, orang yang dipuji, orang yang dipuji-puji dalam manusia, yakin dia orang yang baik, dia adalah ahli syurga. Kerana hadis Nabi SAW berkaitan dengan wajabat. Anda boleh baca ni. Anda oleh kerana anda lagi umrah pada minggu depan. Jadi yang sini anda bacalah 3 kaul ni. 3 kaul hadis-hadisnya. Minggu depan kita tu syarah, bukan minggu depan, kelas selepas minggu depan. Balik pada umrah kita sambung matan baru insya-Allah. Tapi 3 kaul tahulah, ada 3. Satu kata tak boleh langsung kata siapa ada syurga kecuali nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini kalam pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan juga Muhammad Al-Hanafiyah. Yang kedua, siapa sahaja yang Quran dan sunnah sebut, yang namanya disebutkan, dia sama juga berkaitan, ni bukan syurga tapi berkaitan neraka pun sama juga. Yang Quran sebut, yang Nabi sebut, kita kecualikan daripada kaedah umum. Dan yang ketiga, boleh kalau nampak orang tu baik, dia memang semua orang solat ramai-ramai, lepas tu dia orang puji semua kebaikan tadi, itu adalah tanda-tanda dia sebagai ahli syurga secara umum. Tapi perbincangan detail nantilah insya-Allah kita akan bincangkan pada ulasan ketika matan seterusnya. Dia masih ada kaitan nanti insya-Allah. Okey, kita buka, tak buka lah. Silakan. Ya? Bukan minggu depan, minggu depan. Minggu depan tak dapat bersama. Besok nak pergi umrah, doakan insya-Allah. Allah mudahkan urusan. Insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Kita tawakuf lah. Sebab keadaan begitu dia kadang-kadang kepada kata anak syurga, anak sebagainya. Sedangkan anak kaum musyrikin yang sebagainya ulama perbincangkan, dan cuma istilah ni tak pernah digunakan pakai. Istilah anak syurga tak digunakan pakai sebelum ini. Keadaan tu kita yakinlah orang-orang yang bukan mukallaf, insya-Allah dia tidak ditaklifkan dengan satu perkara. Tapi pengistilahan tu, istilah itu tidak pernah digunakan pakai oleh generasi sebelum ini. Baik, sebab tu kita nampak tak ada apa-apa. Takut dia jadi sebab untuk kesesatan zaman akan datang. Kita banyak pengalaman ilmu akidah yang dulu. Ulama dulu tak kisah. Maknanya betul, terimalah istilah itu. Kemudian jadi hujah zaman kemudian, orang ambil istilah tu untuk pergi kepada kesesatan yang lain. Sebab tu istilah akidah, kita belajar akidah yang ulama dahulu mereka tak masukkan begitu, tapi mereka kena bermudah-mudah dalam istilah. Sebab tu dari segi orang yang bukan mukallaf, mereka tidak ditaklifkan, tak taklifkan, artinya tak syurga lah insya-Allah tempat mereka secara umum kita terima secara ilmiahnya kedudukannya, walaupun kita tidak jazam personal, tapi secara umum begitu. Namun istilah anak syurga itu tidak pernah digunakan pakai. Lebih baik kita carilah istilah-istilah yang mana salaf guna pakai, kita ikut. Mana dalam istilah syarak ke, kena cari ke, kena ada orang kajian lah. Istilah-istilah yang patut digunakan pakai lebih baik untuk diletakkan pada keadaan anak-anak yang istimewa begini. Okey, insya-Allah. Okay. Tafadhal. Allah jentik hati
Semua berkaitan dengan Allah tak boleh kita cakap apa-apa. Lebih baik kita ni. Untuk diri kita boleh. Kecuali dengan dalil. Itu betul lah. Tak apa. Allah jatuh hati kita untuk beribadat. Itu betul lah. Istilah dipahami Allah gerakkan hati dengan itu. Tapi kalau kata Allah rindukan kita, itu yang perlu kepada pemilihan kata-kata yang lebih sesuai. Sebab dia kalau sebutkan fa'il, dalam fa'il itu mengandungi sifat. Dalam fa'il, dalam af'alullah mengandungi sifat. Siapa yang disebabkan sifat rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Sebab tu sufi dikritik kerana istilah-istilah begini. Istilah-istilah menyebutkan istilah-istilah yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang daripadanya dipahami sifat tertentu. Akhirnya jadi banyak masalah dalam perkara yang disebutkan tu. Asalnya hanya istilah saja. Asalnya istilah. Okey, sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.